Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi bab 8 pemodelan matematik. Hari ini cikgu akan membincangkan 7 soalan melibatkan pemodelan matematik. Okey? Sebelum itu, kita ingat semula terdapat beberapa komponen penting dalam pemodelan matematik. Yang pertama, kamu hendaklah mampu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Seterusnya, mestilah kamu boleh membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Lepas tu, kamu mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Bahagian ini adalah melibatkan semua bab-bab yang kamu telah pelajari sebelum ini. Masa ni, kamu akan aplikasikan ke semua pengetahuan matematik kamu. Seterusnya, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey, mesti memenuhi kehendak soalan lah. Selepas tu kita murnikan model matematik jika boleh, jika adalah, jika perlu dimurnikan kita murnikan. Dan selepas tu kita melaporkan dapatan. Okey, ada 6 komponen penting ini. Kita teruskan kepada latihan. Lihat sini soalan pertama. Nyatakan 2 andaian yang perlu dibuat dan pemboleh ubah yang terlibat bagi setiap persoalan berikut. So kita ada persoalan kita di sini. Soalan yang pertama. Jumlah tol yang diterima daripada 10 buah kenderaan ialah RM41. Berapakah jumlah tol yang diterima daripada 25 buah kenderaan yang melalui lebuh raya yang sama? Okey, soalan yang kedua. Syahidah membeli 5 bungkus mi yang berharga RM21 di sebuah gerai makanan. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh Syahidah jika dia membeli 8 bungkus mi? Okey, rasanya kamu dah boleh dapat gambaran. Tapi soalan tak suruh kita kira pun. Dia suruh kita buat andaian dan nyatakan pemboleh ubah. So, untuk yang pertama ini, melibatkan tol. Andaian kita yang pertama mestilah mengatakan semua jenis kenderaan yang digunakan adalah sama. Okey, sebab melibatkan tarif tol, kadar tol kan. Kalau semua kenderaan itu adalah berbentuk taksi, okey, semuanya kadar yang sama. Kalau kereta biasa 4 roda, okey, semuanya rate yang sama. So, kita kena katakan semua jenis kenderaan yang digunakan adalah sama. Seterusnya, mestilah kadar tol dikenakan bagi setiap kenderaan. Semua kenderaan yang lalu itu dikenakan tol. Ya, maksudnya bukanlah ada yang boleh lepas tidak membayar tanpa membayar tol. Ada ya, ada situasi tidak perlu bayar tol. Contohnya kenderaan kerajaan, ambulans, tak payah bayar tol. Okey? Tapi kita akan buat andaian semua kenderaan yang lalu itu dikenakan tol. Ya? Pemboleh ubah di sini mesti adalah kita kena tahu bilangan kenderaan, berapa kereta yang lalu dan juga jumlah tol yang diterima lah. Okey, jumlah tol yang diterima. Sebab di sini dia bagi tahu bilangan kenderaan dan jumlah tol. Daripada soalan kita dia bagi tahu ya. Okey, itu soalan yang kedua pula melibatkan Syahidah membeli mi. So andaian kita mestilah dia membeli harga bagi setiap bungkus mi adalah sama. Ya, maksudnya kita kena andaikan setiap jenis lauk adalah sama bagi setiap bungkus mi. Kalau dia setiap bungkus mi ambil telur, semua ambil telur. Kalau ambil ayam goreng, semua ayam goreng. So kita kena buat andaian semuanya sama lah. Barulah kita boleh andaikan harga dia sama. Ya. So pemboleh ubah yang ada di sini adalah bilangan bungkus mi yang dibeli, bilangan dan juga harga yang perlu dibayar. Dia punya pemboleh ubah. Okey, mudah sahaja ya. Kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua, Encik Hakimi memandu kereta sejauh 432 km dengan menggunakan sebanyak 48 liter petrol. Jika Encik Hakimi memandu kereta yang sama untuk perjalanan sejauh 207 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan dengan mengandaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan adalah sama? Ini andaian yang dah beri. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Kamu ada belajar 3 bentuk sebelum ini. Yang pertama adalah bentuk linear, kedua adalah bentuk kuadratik, ketiga adalah bentuk eksponen. So, ini agaknya bentuk apa ya? Kita katakan Q mewakili jarak perjalanan dan P mewakili jumlah petrol yang diperlukan. Okey, pertama dia dah bagi kita andaian. So, kita boleh teruskan kepada langkah seterusnya iaitu tentukan pemboleh ubah kita. Q adalah jarak perjalanan dan P adalah jumlah petrol yang diperlukan. Ya, dalam soalan dah diberi andaian, teruskan kepada langkah seterusnya iaitu pemboleh ubah. So kita tahu P berubah secara langsung dengan Q, maka P adalah sama dengan KQ dengan keadaan K ini adalah pemalar. So dia ada 3 situasi je. Kalau bukan linear, kuadratik ataupun eksponen. Tapi untuk soalan ini
Disebabkan kita tahu dia berubah secara langsung, lebih jauh dia jalan, lebih banyak petrol dia guna. So, itu adalah linear. Ya, dalam bentuk linear kita. Kita pun masukkan nilai. Kita gantikan P adalah 48 berdasarkan maklumat diberi dan Q 432 ke dalam persamaan yang kita dah bentuk ni, persamaan umum ni. Untuk mencari apa? Kita nak mencari K. So, kita pun dapat macam ni. K adalah 48 bahagi 432 iaitu 1/9. Maka bentuk kita ni adalah P sama dengan 1/9 Q. Ya. Mungkin ada antara kamu yang gunakan kaedah nisbah. Tapi sebaiknya kamu apply antara tiga linear, kuadratik ataupun eksponen bergantung dengan kesesuaian soalan lah. So sebaiknya guna linear sebab kamu dah belajar ubahan dalam tingkatan 5 ni. So, hubungan antara jumlah petrol dengan jarak perjalanan adalah ini ya. So kita tahu apabila Q adalah 207, so kita boleh carilah P. Okey? So dia perlukan untuk perjalanan sejauh 207 km dia perlukan 23 liter petrol. Soalan yang seterusnya. Encik Arif ingin bercuti di Kuantan. Jika dia bercuti selama 5 hari di Kuantan, maka caj perkhidmatan termasuk sewa yang perlu dibayar untuk tempat penginapan, iaitu sebuah bilik di sebuah hotel ialah RM450. Berapakah caj perkhidmatan termasuk sewa yang perlu dibayar oleh Encik Arif jika dia bercuti selama 7 hari dan menginap di sebuah bilik di hotel yang sama? Okey, kita lihat. Dia bercuti selama 5 hari, caj perkhidmatan termasuk sewa yang perlu dibayar, 450. Soalan kita minta, bila dia stay 7 hari dan dia menginap di bilik hotel yang sama. Itu andaian dia lah. Soalan dia 7 hari. Okay, berapa yang dia kena bayar? So, kita nyatakan pemboleh ubah yang terlibat lah. Sebab andaian dia dah beri, kita terus kepada nyatakan pemboleh ubah lah. Lepas tu B, soalan minta tulis satu persamaan untuk menghubungkan pemboleh ubah yang terlibat dan seterusnya nyatakan sama ada persamaan itu ialah linear, kuadratik atau eksponen. Mesti antara tiga ni. Okey, linear, kuadratik ataupun eksponen. Selalunya kalau kamu punya fikiran terfikir pasal nisbah lah apa kan? Okey. Itu adalah linear. Ya. C. Adakah persamaan itu dapat menangani semua situasi yang serupa? Jelaskan jawapan anda. Penyelesaian kita. Yang pertama, pemboleh ubah yang terlibat. Kamu dah nampak cikgu dah highlight kalau merah tu. Kita kena andaikan X ialah bilangan hari Encik Arif bercuti di Kuantan. Hari lah. So, melibatkan hari kan? X adalah bilangan hari. Dan Y adalah caj perkhidmatan termasuk sewa yang perlu dibayar untuk tempat penginapan. Salin je caj perkhidmatan termasuk sewa yang perlu dibayar. Okey, untuk tempat penginapan. Salin je perkataan dia dah bagi ni. Cuma jadikan dia boleh ubah lah. Ikutlah. Kamu nak pilih huruf apa? B. Tulis satu persamaan. So, kita tahu Y berubah secara langsung dengan X. Lebih lama dia duduk kat hotel tu, lebih banyaklah dia kena bayar. So, kita tahulah Y berubah secara langsung dengan X. Kita kena nyatakan. Dia berubah secara apa? Langsung ke, songsang ke, kena nyatakan. Maka, Y sama dengan KX. Ya, kamu tahu dah belajar ubahan kan? Dengan keadaan K ialah pemalar perkadaran. So, sama macam kaedah tadi, kita selesaikan dulu. Kita gantikan Y dengan 450. X adalah 5 hari. Ke dalam persamaan Y sama dengan KX. Sebab kita nak mencari K. So, kita pun gantikan macam ni. Maka K adalah 450 bahagi 5 iaitu 90. So, bentuk Y sama dengan KX ini adalah Y sama dengan 90X. Okay, cikgu harap boleh catch up setakat ni. Okay. Bila kita dah tahu kita punya persamaan ni, ini adalah persamaan model linear. Sebab dia minta kita nyatakan persamaan itu. So, kita tulislah persamaan model linear. Bila kita nak mencari charge pula, soalan dia minta berapakah charge perkhidmatan termasuk sewa kalau dia bercuti selama 7 hari. Okey, kita mencari Y. Masukkan je 7 dekat X tadi, kita dapat 630. Kita dah menjawab kehendak soalan tadi. Soalan C. Kalau kita duduk dekat hotel-hotel lain, mestilah tak sama lah. Tidak. Y sama dengan 90X bermaksud Encik Arif perlu membayar RM90 sehari. Bayaran ini tidak sah lah. Tidak sama lah untuk semua situasi. Mungkin Encik Arif menginap bilik lebih murah atau lebih mahal daripada RM90. Okay? Dia kena, ini hanyalah untuk di bilik yang sama. Ya? Sebab di setiap hotel, dia punya kadar bergantung kepada jenis bilik. So, berbeza. Berbeza bilik, berbeza bayaran. Okay? So, ini tidak sah untuk semua situasi lah.
Okey, cikgu harap video ini membantu. Untuk bahagian yang seterusnya, kita ada lagi 4 soalan. So, bolehlah teruskan menonton video selepas ini. Okay? So, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.